Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syakir Amir Abdul Rahman. Bertemu kita sekali lagi dalam Alumni Lecture Series dan ini siri yang kedua di mana Alumni Lecture Series ini merupakan slot khusus ataupun slot khas yang disediakan untuk AAUM alumni dalam memberikan syarahan umum ataupun perkongsian kepada AAUM community baik dalam kalangan pelajar, ataupun akademik staff, staff pentadbiran, alumni sendiri dan juga komuniti setempat di luar kampus kita. Dan semestinya tajuk-tajuk yang dikongsikan oleh alumni ini adalah penting sekaligus dapat mendukung ataupun menyokong misi dan matlamat universiti kita sendiri. Di sini saya ingin merakamkan terima kasih kepada peserta ataupun participants yang bersama-sama kita pada hari ini, khususnya kepada pemimpin-pemimpin pelajar daripada student societies peringkat kuliah, peringkat mahalah dan juga persatuan daripada kurikulum yang lain. Juga saya ingin merakamkan terima kasih kepada rakan strategi kita iaitu Tunas Alumni Club dan juga Student Union yang menjadi penganjur bersama untuk Alumni Lecture Series kali ini. Kalau dulunya Encik Razlan kita panggil Badan Wakil Pelajar ni Student Representative Council SRC. Yes. Tapi tahun lepas di wajah baru kan, disegarkan dengan menggunakan Student Union seperti di universiti-universiti di luar negara yang lain. Baik, hari ini merupakan siri kedua dan Alumni Relations Division sekali lagi begitu berbangga dengan kehadiran salah seorang daripada prominent alumni kita iaitu Encik Muhammad Razlan Jalaluddin, dan beliau merupakan CEO Education Malaysia Global Services EMGS. Dan sekali lagi, apa khabar Encik Razlan? Tadi Alhamdulillah. di belakang tabir, sekarang di depan skrin. Alhamdulillah. Baik, saya ingin sedikit menyentuh latar belakang Encik Razlan. Beliau sekali lagi merupakan Chief Executive Officer ataupun CEO di Education Malaysia Global Services EMGS, dan beliau juga mempunyai rekod prestasi cemerlang dalam membina dan memimpin perniagaan dan keusahawanan, dan beliau menerima ijazah sarjana muda undang-undang kepujian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia AIUM dan seterusnya melanjutkan pelajarannya dalam diploma undang-undang syariah juga di IUM pada 2006 dan 2007. Beliau telah dipanggil masuk ke mahkamah ataupun dalam bahasa undang-undangnya call to the bar ya. Sejak itu beliau menjalani latihan guaman selama lebih daripada 13 tahun di mana litigasi sebagai fokus utama beliau. Pada tahun 2008, seawal usia muda 28 tahun, Encik Razlan menubuhkan cawangan firma guamannya sendiri di Shah Alam, dan beliau juga sangat aktif dalam mengatur aktiviti kesejahteraan sosial sebagai tanda penghargaan beliau kepada masyarakat, dan kemudian beliau dilantik sebagai CEO EMGS oleh ahli lembaga syarikat pada Januari 2020 dan memimpin EMGS melalui fasa pertumbuhan, dan seterusnya memfokuskan kepada penjenamaan yang strategik serta pengenalan kepada perkhidmatan baru untuk memenuhi keseluruhan perjalanan kehidupan pelajar antarabangsa. Itu sedikit mengenai Encik Muhammad Razlan. Baik, hari ini Encik Razlan akan berkongsi satu tajuk tajuk kepada kita yang kita berada dalam organisasi yang kecil maupun yang besar, daripada organisasi student society daripada peringkat yang lebih rendah kepada yang peringkat lebih besar ataupun tanggungjawab lebih besar, dan juga organisasi yang lebih besar khususnya di peringkat universiti dan sebagainya, iaitu tajuknya memimpin organisasi yang lestari. Sebelum saya menyerahkan copong ini kepada Encik Razlan, ingin saya berkongsi satu pengesian dari salah sebuah akhbar tempatan yang diterbitkan pada awal tahun ini saya rasa, iaitu organisasi lestari ini merupakan satu struktur organisasi yang mementingkan mesra alam, bertanggungjawab secara sosial dan mementingkan kejayaan ekonomi. Kalau kita rujuk kepada definisi ini, kita dapat lihat bahawa sememangnya ia menuntut kita untuk mempunyai satu kemahiran yang khusus ataupun ilmu dalam menggabungkan kelestarian ini dari segi fizikalnya ataupun alam sekitarnya, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, untuk menerajui atau memimpin organisasi.
memimpin ni saya rasa ia begitu meluas, baik dari segi seorang ketua ataupun setiausaha ataupun bendahari ataupun mana-mana bairo yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan ataupun task yang telah diberikan. Baik, dan mutakhir ini Encik Razlan, kita lihat pelbagai isu dan juga kes-kes yang melibatkan organisasi, ya, seperti pecah amanah, rasuah, penipuan, disiplin dan sebagainya, dan ini yang kita khawatiri. Baik, saya ingin maklumkan kepada semua bahawa modus operandi kita pada hari ini, itu program kita pada hari ini, di mana Encik Razlan akan memberikan syarahan umum ataupun perkongsian selama lebih kurang 1 jam yang akan berakhir sekitar jam 11 ataupun 11.10 pagi, dan seterusnya adalah soal jawab di hujung sesi. Maka sekiranya anda mempunyai soalan yang diajukan, boleh letakkan soalan anda di ruangan chat box di bawah. Dan juga Encik Razlan dan juga peserta yang lain, kita juga sedang bersiaran langsung di dalam YouTube live kita, di dalam platform AAUM Alumni Office. Dan kepada mereka yang sedang mengikuti kami di YouTube live, anda juga boleh mengajukan soalan di ruangan komen YouTube di paparan di bawah itu. InsyaAllah saya akan mengutip dan juga mengambil soalan-soalan tersebut dan mengajukan kepada Encik Razlan di hujung program kita nanti, insyaAllah. Baik, saya rasa tak nak membuang masa. Masa memang sangat mencebur sekarang. Masa memang cepat, Cik Razlan. Very fast. Right. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput, menyerahkan copong ini kepada Encik Muhammad Razlan selaku CEO Education Malaysia Global Services, juga merupakan alumni kita pada tahun 2007, untuk memberikan perkongsian beliau. Baik, saya serahkan skrin ini kepada Encik Razlan. Dipersilakan, Encik Razlan. Terima kasih Dr. Shakir Amir Abdul Rahman, Deputy Director Alumni Relations Division. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Shakir Amir Abdul Rahman, Deputy Director Alumni Relations Division, dan seluruh kepimpinan yang ada di Alumni Relations Division, Student Union. Dulu kita panggil Student Representative Council, SRC. So bila dia dah nama union tu, nama dia lagi besar, role dia lebih besar, dan insyaAllah peranan yang dimainkan itu akan memberi hasil yang lebih besar kepada ummah, insyaAllah. Jadi sekiranya ada juga pensyarah-pensyarah yang hadir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam webinar kita pada hari ini. Biasalah hari Isnin kita Monday Blues, tapi Alhamdulillah kita ni sebagai khalifah, kita ni hari-hari kena jadi orang yang lebih baik, manusia yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, umat yang lebih baik hari ke hari, seperti yang Rasulullah telah sebutkan dalam hadis baginda yang kita belajar selama ini. Jadi apabila saya dijemput untuk menghadiri dia panggil apa, lecture apa Dr? Alumni Lecture Series. Alumni Lecture Series. Rasa gementar juga sebab itu saya sampai sekarang tak nak jadi lecturer. I cannot deliver a lecture. I can only berkongsi, just to share with all of us here. Okay, saya hanya mampu berkongsi sedikit pengalaman yang saya ada untuk sama-sama kita hayati, sebab setiap daripada kita ini ada pengalaman yang berbeza-beza. Tetapi setiap kita yang ada hari ini, seperti yang kita boleh ingat ketika kita belajar, terutamanya kita pelajar-pelajar UIA ini, daripada awal kita masuk di UIA, melangkah masuk ketika Ta'aruf Week. Dulu kita panggil Ta'aruf Week, sekarang masih lagi Ta'aruf Week ke Doktor? Sekarang Ta'aruf masih menggunakan Ta'aruf Week. Okey. Ayat pertama yang disebut ataupun diajar kepada kita ketika itu ialah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat-malaikat bertanya,
apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu ya Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ini adalah ayat yang sangat kuat dan berkesan kepada kita, terutamanya pelajar-pelajar UIA. Apabila kita melangkah masuk ke dalam UIA, kita diberikan ayat ini, kita diajar ayat ini, kita diberi penghayatan ayat ini, maka membuka minda kita, membuka aspirasi kita bahawa setiap kita ini mempunyai amanah dan tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin. Okey, kalau dalam erti kata lebih besar, memimpin dunia. Tetapi tidak semua di kalangan kita ini akan diberi peluang. Kita kena percaya juga menjadi pemimpin ini kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara keseluruhannya setiap kita ini ada peranan kita untuk memimpin. Seperti yang doktor sebut tadi, mungkin memimpin persatuan pelajar, ada yang memimpin kelab, ada yang ketika di sekolah memimpin kelas sahaja. Tetapi apapun, kita ini adalah seorang pemimpin yang telah diberi amanah oleh Allah, diberi amanah oleh kawan-kawan, diberi amanah oleh pensyarah, diberi amanah oleh sesiapa sahaja untuk memimpin sesuatu organisasi, persatuan dan mungkin negara pada satu hari nanti. Kita punya student union leaders ni, insya-Allah boleh menjadi pemimpin pelapis kepada negara, insya-Allah. Jadi atas kesedaran itu kita haruslah mempunyai niat dan tekad apabila nak jadi pemimpin seperti yang Dr. Syakir sebut tadi. Sekarang ni banyak ujian. Okey, apabila kita ini diberi kuasa, kita ini diberi tempat dan takhta, mungkin kita alpa dan leka dan menjurus kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Antaranya sekarang banyak berlaku, iaitu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Yang ini yang insya-Allah saya berkongsi sedikit pengalaman, sedikit mungkin pencapaian yang telah saya lalui bersama rakan-rakan yang berada dalam organisasi yang sedang saya pimpin ini. Jadi sebelum saya teruskan, izinkan saya juga memperkenalkan dahulu apakah syarikat ataupun organisasi yang saya pimpin hari ini. Seperti yang tadi diperkenalkan, saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif di Education Malaysia Global Services, EMGS singkatannya. Kami ini ditubuhkan di bawah pemantauan ataupun seliaan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi dia boleh dikatakan sebagai GLC lah. Okay, government link company, ditubuhkan pada tahun 2012, yang mana syarikat ini bertanggungjawab untuk dua perkara penting. Pertama, mempromosikan Malaysia sebagai hub pendidikan, terutamanya pendidikan tinggi, pengajian tinggi, IPT dan juga IPTS, IPTA, IPTS dan semuanya. Dan yang kedua adalah untuk kami diberi amanah dan tanggungjawab menguruskan permohonan visa pelajar-pelajar antarabangsa. Jadi kami sangat bekerja erat dan rapat dengan semua universiti-universiti dalam Malaysia. UIA antaranya adalah antara boleh kita katakan customer atau klien yang kita mempunyai hubungan yang agak kuat dan rapat, kerana UIA sebelum ini ataupun kini masih lagi menjadi universiti pilihan pelajar-pelajar antarabangsa. Sebelum ini UIA pernah menduduki ranking pertama dalam Malaysia, mempunyai pelajar antarabangsa teramai. Jadi mungkin kini ada dengan cabaran-cabaran pandemik, ada jatuh sikit tapi tidak mengapa. Itu cabaran yang kita sama-sama perlu lalui. Jadi seperti yang dimaklumkan tadi, saya mula memimpin organisasi ataupun syarikat ini bermula daripada 20 Januari 2020. Sebelum itu 13 tahun sebagai peguam bela dan peguam cara, call to the bar, diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara pada tahun 2007. Kemudian 2008 tak sabar seperti kawan-kawan yang lain, saya terus buka firma guaman sendiri pada tahun 2008. Kenapa saya mulakan firma guaman sendiri pada ketika itu? Kerana saya rasakan bahawa satu cabaran
yang saya nak terus memimpin satu syarikat walaupun kecil, tetapi saya nak bawakan pembaharuan ataupun bawakan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya saya nak menjadi majikan ketika itu. Saya nak apabila kita setiap bulan kita ada pendapatan itu kalau boleh saya nak juga berikan peluang kepada junior-junior pada ketika itu yang baru sahaja menamatkan pengajian, baru saja selesai chambering. Saya nak sediakan tempat yang mana mereka boleh develop ataupun boleh memperbaiki ataupun meningkatkan diri mereka dalam firma guaman yang saya bina tersebut pada tahun 2008. Sehinggalah pada tahun 2020, saya ditawarkan untuk kontrak selama 2 tahun untuk bekerja di sini. Saya tinggalkan sementara bidang guaman tersebut untuk dalam satu cabaran yang baru. Sebab itu tadi seperti permulaan tadi apabila Dr. Syakir sebut bahawa kita semua pemimpin, kita memimpin pelbagai organisasi baik yang kecil maupun yang besar, kita semua ada cabaran masing-masing. Tak sama. Apabila saya memimpin firma guaman lain cabaran dia. Saya juga pernah memimpin dalam gerakan pemuda dalam satu parti politik juga lain. Pernah juga ketika di UIA memimpin Caring Club selaku Presiden Caring Club pada tahun 2005. Juga satu suasana yang lain. Dan kini apabila memimpin satu organisasi korporat juga lain. Jadi saya teringat dalam satu surah, satu ayat yang Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita sering baca ayat ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya ataupun kesanggupannya. Jadi apabila kita terima apa sahaja amanah yang diberikan kepada kita, kita kena letak dalam hati dan pemikiran kita, Allah tak akan pilih kita kalau kita tak mampu. Dan sebaiknya juga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan beri aku apa-apa amanah, jangan beri aku apa-apa tugas dan tanggungjawab sekiranya aku bukan ahlinya dan sekiranya aku tak layak untuk menggalasnya. Sebab Rasulullah pun ada sebut dalam satu hadis, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan. Sedangkan jawatan itu akan menjadi sesalan pada hari kiamat. Ini satu amaran ataupun teguran yang agak keras daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ini jangan mengejar-ngejar sesuatu jawatan. Kerana mungkin jawatan itu akan menjadi beban kepada kita bukan sahaja ketika kita berada dalam dunia dan mungkin akan terbawa sehingga ke akhirat kelak. Jadi ini yang kita takutkan. Sebab itu kita doa, ya Allah berikan yang aku mampu sahaja. Berikan yang aku layak sahaja untuk aku dapat jalankan amanah ini dengan baik kepada mereka yang aku pimpin. Jadi begitulah. Jika saya boleh singkap pengalaman saya ketika mula mengetuai syarikat ini pada 20 Januari 2020. Kemudian pada 24 hari bulan Februari, ngam-ngam sebulan 4 hari, berlaku satu peralihan kuasa dalam pucuk kepimpinan negara. 24 Februari, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu meletakkan jawatan beliau di dalam kerajaan. Apa kaitan dengan saya? Saya menerajui ataupun memimpin syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan. Jadi biasanya apabila syarikat yang ada berkaitan dengan kerajaan ini, apabila bertukar tampuk kepimpinan atau bertukar pemimpin utama negara, pertama akan bertukar kabinet. Apabila bertukar kabinet, mungkin akan berlaku juga pertukaran di kalangan ketua-ketua dalam syarikat-syarikat yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan kerajaan.
Jadi ketika itu sebagai manusia biasa, terdetik dalam hati, Allahu Akbar, baru sebulan kerja ni. Baru sebulan kerja, apakah nasib saya? Adakah saya akan diteruskan oleh kepimpinan kerajaan yang baru ataupun tidak? Sebagai manusia biasa itu yang terdetik awal. Tetapi selepas itu saya teringat kembali ayat-ayat yang telah pernah diajar oleh pensyarah-pensyarah kita ketika di UiA, yang sering kita dengar dan sering kita diingatkan. Satu ayat yang Allah sebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhanku yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ini telah melegakan hati saya apabila saya teringat. Saya tidak perlu risau akan kedudukan, tidak perlu risau akan apa yang ada pada hari ini, tetapi saya perlu jalankan amanah. Sekiranya amanah itu kita jalankan dengan baik, dengan penuh dedikasi dan integriti, insya-Allah amanah itu akan terus diberikan pada kita sehinggalah masanya yang Allah akan cabut semula daripada kita. Itulah yang salah satu kualiti ataupun sesuatu yang perlu ada dalam kotak pemikiran dan hati setiap pemimpin yang ada pada hari ini. Yang mengikuti, sekiranya ada pemimpin-pemimpin pelajar, jangan kita risau ataupun kita khawatir kita kehilangan kuasa pada satu hari nanti. Tetapi apabila diberikan kuasa, ingat, ini adalah amanah, bukan kelebihan. Kuasa dan kedudukan bukan satu keistimewaan, tetapi amanah yang perlu dipikul dengan penuh kebertanggungjawaban. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ini yang diberikan amanah ini untuk memimpin satu organisasi yang disebut sebagai organisasi yang lestari. Jenuh juga nak memahami perkataan lestari itu. Bila kita translate atau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, sustainable. Okey, yang kekal, yang boleh bertahan lama. Yang ini bagaimana seorang pemimpin yang mempunyai kualiti dapat memimpin suatu organisasi supaya organisasi itu dapat bertahan lama, suatu organisasi itu dapat menjalankan fungsi-fungsi yang telah digariskan ketika penubuhan. Jadi ketika EMJS ini ditubuhkan, apakah asal usul ataupun apakah fungsi utama yang telah ditetapkan oleh kerajaan ketika ia ditubuhkan? Dia mesti menjalankan amanah untuk mempromosikan Malaysia ini sebagai hak pendidikan kepada pelajar-pelajar antarabangsa. Adakah telah dibuat? Kita kena proses, diberikan amanah dan tanggungjawab memproses visa-visa pelajar. Adakah telah kita buat dengan baik? Menepati piagam pelanggan mesti selesai dalam masa 14 hari contohnya. Adakah perkara ini telah dijalankan dengan baik oleh EMJS? Jadi untuk EMJS jalankan amanah itu, bagaimana seorang yang mengetuai ini dapat memastikan bahawa apa yang telah diamanahkan itu, apa yang telah digariskan awal itu dapat dijalankan dengan baik dan berterusan. Bukan setakat berterusan, bagaimana ia boleh ditingkatkan lagi daripada hari demi hari, tahun demi tahun. Jadi sebab itu kita perlukan suatu kualiti, suatu perasaan dalam seorang pemimpin yang telah diamanahkan. Bagaimana kita dapat jalankan amanah-amanah ini? Sebab itu kita kena mulakan dengan bertanya pada diri kita. Adakah apabila kita dapat amanah dan jawatan ini, adakah ia semata-mata kerana kita mahukan kuasa? Adakah semata-mata kita mahukan satu kedudukan yang istimewa? Okey, kalau jadi CEO ni orang rasakan dapat pelbagai keistimewaan.
pelbagai mungkin gaji yang lumayan. Adakah itu yang kita mahu? Prestige, penghormatan ataupun harta? Jadi kalau itu soalan yang kita tanya pada diri kita, apakah jawapannya? Sepatutnya sebagai seorang pemimpin yang mahu memimpin sesuatu organisasi supaya ia sustainable ataupun ia dapat kekal, kita harus faham dan sedar bahawa kita mahu memimpin kerana kita mahu memberikan yang terbaik kepada apa yang kita pimpin, iaitu organisasi kita, dan juga kepada orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Dan ketiga, kepada yang di luar. Yang kita, contohnya kalau EMJS, saya mahu EMJS ini menjalankan fungsi dengan baik supaya dapat menjaga kebajikan pekerja-pekerja EMJS ini dengan baik, dan khidmat EMJS ini dapat diterima ataupun dirasai oleh customer kami atau klien kami ini dapat dirasai dengan baik. Student-student international dapat merasai pengalaman datang ke Malaysia, proses untuk kemasukan mereka itu lancar dan baik. Jadi sekiranya perkara itu ada dalam jiwa dan hati kita, insya-Allah kita berada dalam landasan yang betul. Okey, jadi soalan itu tanya, kenapa nak memimpin? Kenapa nak jadi pemimpin? Kenapa nak jadi nombor satu? Ataupun kenapa nak jadi setiausaha? Kenapa nak jadi presiden? Kenapa nak jadi CEO? Jadi soalan-soalan ini kalau kita jawab dengan jawapan yang saya sebut tadi, kerana kita yakin kita seorang yang berkemampuan, yang telah Allah berikan kemampuan dan kita nak berikan kebaikan. Contoh kalau student union, okey, apa sangat keistimewaan menjadi presiden student union ini? Ada keistimewaannya. Tetapi selebih daripada itu, keistimewaannya ialah kita dapat memberikan khidmat kita kepada kawan-kawan kita yang lain, rakan-rakan sebaya kita yang lain, junior-junior kita yang lain. Jadi kita rasa kita mampu berkhidmat, sebab itu kita nak jadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Jadi setelah kita bertanya soalan itu kepada diri kita, jadi apa lagi kualiti yang perlu ada dalam seorang pemimpin untuk memastikan organisasi yang kita takbir ini, organisasi yang kita pimpin ini menjadi organisasi yang lestari. Penting, amat penting kita menjadi seorang yang berani dan kreatif. Kita perlu berani. Terutamanya untuk membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan mungkin oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dalam organisasi tersebut. Saya ambil contoh pengalaman saya sendiri apabila saya diterima masuk ataupun saya dipelawa masuk untuk jawatan ini pada 20 Januari 2020. Kita boleh imbas kembali sejarah tahun lepas apabila pada 18 Mac 2020 telah diumumkan PKP yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan. Segala-galanya berubah. Segala-galanya terhenti seketika pada ketika itu. Pejabat-pejabat ditutup, kita tidak boleh ke pejabat, universiti-universiti ditutup. Pensyarah-pensyarah tidak lagi boleh mengajar dalam kelas. Pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kelas. Bahkan diarahkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi pada ketika itu, satu perkara yang semuanya baru. Bayangkan saya masuk tak sampai 2 bulan ketika itu, saya terpaksa hadapi, saya baru masuk dalam organisasi ini, baru nak familiar, baru nak memahami struktur atau memahami bisnes di dalam EMJS ini, tiba-tiba berlaku satu yang baru. Jadi pada ketika itu, contoh satu seperti yang saya sebut tadi, amanah dan tanggungjawab kami adalah memproses visa permohonan kemasukan pelajar antarabangsa. Jadi proses itu perlu dilakukan di pejabat. Kita perlu pelajar-pelajar perlu hantar dokumen-dokumen mereka ke pejabat kami di Kuala Lumpur ini. Tapi pada ketika itu habis. Tutup pejabat. Pelajar tak boleh datang, kita pun tak boleh buka pejabat. Jadi pada ketika itu betul-betul mencabar
dan kami di sini tak boleh pula mesyuarat macam mana nak uruskan proses ini secara berdepan. Kami tak boleh bermesyuarat. Pada ketika itulah kita belajar guna Zoom, walaupun pada ketika itu Zoom ni dah wujud dah, tetapi baru nak mula belajar menggunakan Zoom. Jadi pada 19 hari bulan itu terus saya adakan perbincangan dengan pimpinan-pimpinan yang lain yang dalam EMJS ini, berbincang melalui Zoom, apa yang perlu kita buat, apa yang kita boleh buat pada ketika itu. Maka perbincangan demi perbincangan telah diadakan, maka kami adakan inisiatif online punya permohonan. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu lagi datang ke pejabat, boleh upload sahaja dokumen-dokumen mereka secara online. Sebenarnya perkara ini boleh dilakukan sebelum ini, tetapi sebab ya kita dah biasa dengan traditional way, tak pernah ada ujian sebegini, hikmah ujian begini, kami telah secara online, pelajar-pelajar ini telah pun boleh membuat permohonan-permohonan mereka secara atas talian. Kemudian timbul juga query daripada universiti, bagaimana pelajar-pelajar ini boleh menyambung pengajian. Kerana kalau pelajar tak menyambung pengajian secara face to face, maka akan berlaku penangguhan semester. Diorang terpaksa defer semester mereka. Itu pertama. Ada pula pelajar baru. Bagaimana pelajar-pelajar baru nak masuk? Ini akan menjejaskan pendapatan universiti. Ada beberapa universiti yang bergantung agak tinggi dengan kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa yang baru. Jadi pelajar-pelajar ini tak boleh masuk. Jadi bagaimana? Jadi kami pula telah berbincang dengan pihak-pihak institusi agar mereka fokus kepada menawarkan kepada pelajar-pelajar ini pengajaran atau pengajian secara online. Pada mulanya sukar diterima oleh pelajar-pelajar ini kerana kita kalau macam pelajar-pelajar sekarang daripada umur 7 tahun sehingga umur 23, 24 atau 21, 22 belajar secara face to face dengan guru-guru. Tiba-tiba pada usia 22 tahun atau 21 tahun terpaksa belajar secara online. Tidak dapat melihat guru, tidak dapat berhadapan dengan guru, tidak dapat bertemu dengan pelajar kawan-kawan lain, terpaksa melalui online. Satu pengalaman yang sangat berbeza. Tapi itulah cabaran yang ada pada ketika itu. Saya nasihatkan, kami berjumpa dengan officer, especially international office punya officer, kami sarankan teruskan promote. Kami akan bantu promote pelajar-pelajar supaya jangan defer semester. Kami beritahu pelajar-pelajar baru jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu 2 tahun lagi, masuk sekarang, enroll sekarang. Jangan ketinggalan. Enroll online, kami akan keluarkan surat EMJS approval letter. Kamu boleh teruskan pengajian apabila nanti dah buka balik sempadan, boleh masuk ke Malaysia kemudian. Jadi ini cabaran yang saya terima ketika mula masuk. Dan inilah saya sebut tadi, kreativiti dan berani. Berani untuk buat sesuatu yang baru, yang tak pernah dibuat. Yang tak pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kerana ketika itu tiada keperluan. Walaupun seperti saya sebut tadi, online learning ni dah ada. Online meeting ni dah ada. Online application ni dah patut boleh buat. Tetapi tak dibuat ketika itu, mungkin merasakan tiada keperluan, kita teruskan secara tradisional. Tetapi apabila datangnya cabaran, datangnya satu perkara baru, kita berani. Kita berani berubah, kita kreatif, kita jalankan. Okey? Jadi tetapi kalau saya boleh ambil contoh yang sama tadi, berani dan kreatif ini juga jangan kita hanya merasakan kita sahaja yang betul, kita sahaja yang ada idea. Kita perlu bermesyuarah. Ini kualiti ataupun kualiti yang kedua yang perlu ada dalam seseorang pemimpin yang ingin mengetuai satu organisasi yang lestari. Mesti musyawarah, mesti panggil untuk consultation, mesti berbincang dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang ada dalam organisasi kita. Aisyah pernah sebut berkenaan dengan Rasulullah SAW,
yang mana Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah ini seorang yang paling banyak mesyuarat. Aisyah sebut, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih banyak musyawarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam peristiwa Badar, bagaimana Rasulullah kumpulkan para sahabat berbincang apa yang nak dilakukan dengan tawanan-tawanan perang ketika itu. Umar beri pandangan, Abu Bakar beri pandangan, sahabat-sahabat lain beri pandangan. Dan pada ketika itu sahabat tanya dulu kepada Rasulullah. Ini bezalah Rasulullah dengan kita. Adakah Allah turunkan wahyu ataupun tidak? Kalau tidak ada wahyu, okey, kita boleh musyawarah. Kalau ada wahyu, kita kena ikut wahyu. Okey, jadi untuk peristiwa Badar itu, ketika musyawarah itu belum turun lagi wahyu, maka Rasulullah panggil untuk mereka bincang apakah yang patut dilakukan kepada tawanan-tawanan perang itu tadi. Jadi ini yang apabila kita musyawarah, apabila kita berbincang, sebagai manusia biasa, kita tak sempurna. Kawan-kawan kita yang lain juga tak sempurna. Tetapi kita cuba mencapai kesempurnaan itu dengan kita ini berbincang. Setiap ketidaksempurnaan itu tadi, sekiranya digabungkan, insya-Allah boleh mencapai ataupun boleh terarah kepada kesempurnaan. Jadi seorang pemimpin yang baik itu yang mahu mengetuai sesuatu organisasi yang lestari itu perlu ada sifat mudah bermusyawarah, mudah untuk menerima pandangan dan suka menerima pandangan. Yang itu kadang-kadang agak sukar apabila kita duduk di kerusi ataupun di kedudukan yang tertinggi terutamanya, kadang-kadang kita merasakan kita yang terbaik. Kita merasakan kita yang terpilih. Kita merasakan orang lain itu kurang pengetahuan daripada kita. Jadi ini yang kita perlu ada dalam menghayati ataupun perlu kualiti yang ada dalam setiap pemimpin itu. Seterusnya kawan-kawan sekalian, untuk memimpin sesuatu organisasi supaya organisasi itu dapat menjadi lestari, kita perlu tahu keutamaan. Apakah keutamaan pada sesuatu masa itu? Kerana pada setiap masa, keutamaan kita berbeza-beza. Kalau saya dapat berkongsi sedikit cerita di zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang sangat hebat yang telah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran kalau kita kenangkan, kalau kitalah kenangkan atau kita cuba bayangkan kita berada dalam kedudukan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kita rasa it's satu pengalaman yang menakutkan dan menyeramkan. Kerana Abu Bakar As-Siddiq ini mengambil ataupun menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diganti. Kepimpinan Rasulullah ini sangat hebat yang tak mungkin dapat diganti, tak akan dapat diganti. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq terpaksa menggantikan kepimpinan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kebijaksanaan Abu Bakar ini salah satu kualiti yang baik, yang hebat ada pada Saidina Abu Bakar ini adalah bagaimana beliau memberikan keutamaan pada sesuatu masa yang berlaku ketika itu. Saya ambil contoh ketika berlakunya pemberontakan kaum yang dikatakan murtad, yang enggan menjelaskan zakat dan kemudiannya murtad. Jadi Saidina Abu Bakar perlu memerangi mereka. Dalam masa yang sama juga, Abu Bakar juga perlu menghantar askar ke sempadan kawasan yang bersempadanan dengan Empire Rome. Pada ketika itu Saidina Abu Bakar perlu meletakkan keutamaan nak menghantar askar ke Rom, sempadan Rom, ataupun memerangi kaum-kaum murtad ini tadi.
keutamaan telah diberikan pada ketika itu memerangi kaum yang murtad ini tadi. Kerana ancaman kaum murtad itu tadi lebih dekat dan lebih besar impaknya sekiranya tidak diambil tindakan dengan segera. Tetapi tidak mengabaikan keutamaan juga untuk menjaga sempadan yang bersempadanan dengan kuasa Rom ketika itu. Tetapi Rom itu dia kurangkan askarnya, letak lebih kepada memerangi kaum murtad. Sama juga ketika peperangan apabila ada dua tempat Saidina Abu Bakar perlu hantar, iaitu di Iraq dan juga di Syams. Ketika itu Iraq hebat. Peperangan di Iraq menyebelahi kaum muslimin. Tetapi di Syams ini kurang menyelah dan tidak memberi kelebihan kepada kaum muslimin berbanding di Iraq. Maka Sayyidina Abu Bakar telah mengarahkan Khalid untuk separuh askar di Iraq ni hantar ke Syams. Walaupun Iraq juga perlu ketika itu, tetapi Syams lebih memerlukan pada ketika itu. Jadi ia memberi pengajaran kepada kita di manakah keutamaan pada ketika itu seorang pemimpin perlu buat keputusan. Dia kena buat keputusan. Setiap pemimpin ini kena tadi kreatif, berani, musyawarah dan dia perlu tahu keutamaan untuk buat keputusan. Yang ini kadang-kadang agak sukar kerana kita pun tak tahu kadang-kadang mana keutamaan. Sebab itu kita kena kembali balik pada tadi, musyawarah tadi, berani tadi, dan kita buat keputusan untuk memberi keutamaan kepada tempat-tempat yang memerlukan perhatian yang lebih pada ketika itu. Jadi ini saya kongsikan tadi kawan-kawan sekalian, kerana organisasi yang kita pimpin ini seperti yang saya sebut awal tadi, kita nak bukan sekadar kita nak ia kekal, bukan sekadar kita nak ia sentiasa ada, sustain, tetapi kita nak expand. Organisasi itu perlu membesar. Organisasi itu membesar itu bukan hanya dari segi size, tetapi dia perlu membesar dari segi peranan. Okey, dulu student SRC ketika SRC, peranannya bagaimana? Sekarang student union, peranannya mungkin bertambah, mungkin lebih besar. Peranannya bukan hanya mungkin kepada pelajar, tetapi juga kepada universiti secara keseluruhan dan mungkin lebih hebat mungkin kepada negara contohnya, insya-Allah. Jadi keutamaan perlu diberikan kepada perkara-perkara yang penting. Jadi teori kepimpinan lestari ni kawan-kawan sekalian atau sustainable kita pergi kepada sustainable leadership. Okey, dia ada beberapa prinsip, tetapi saya cuma ambil, dia sebenarnya ada 7, tetapi izinkan saya hanya berkongsi sedikit sahaja kerana kalau banyak mungkin kita terlupa. Kita ambil yang penting sahaja supaya kita boleh terus amalkan beberapa perkara ini. Pertamanya, kita perlu pada masa ini ketika kita memimpin, kita jangan fikir kita ni akan memimpin selamanya. Itu bahaya. Apabila kita fikir kita akan memimpin selamanya, apa yang akan berlaku? Kita lupa untuk mewujudkan pemimpin pelapis. Ini penting. Okey, kepimpinan lestari dia mesti mewujudkan golongan pemimpin pelapis. Good leader create more leaders, not followers. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang hebat, dia akan mewujud atau akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain. Lebih banyak pemimpin tetapi bukan sekadar pengikut. Yang ini yang kadang-kadang berbahaya, yang ini yang kadang-kadang berlaku dalam banyak organisasi yang pernah kita lihat. Kita boleh lihat pada masa ini pun ada beberapa organisasi yang tertumpu hanya kepada mungkin 1 atau 2 pemimpin. Dan bila kita tanya, okey, selepas pemimpin itu siapa? Kadang-kadang kita tidak boleh jawab.
Kerana pemimpin itu mungkin kita tidak tuduh, tetapi mungkin lupa yang dia ada amanah dan tanggungjawab untuk melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin pelapis. Seperti yang kita sebut tadi, kita nak satu organisasi yang lestari. Kita nak satu organisasi yang boleh bertahan lama. Kita nak satu organisasi yang kekal dan mempunyai peranan yang lebih besar. Jadi kalau kita tidak mempunyai pemimpin-pemimpin pelapis, bagaimana kita nak memastikan organisasi tadi tu lestari? Sebab selepas kita pergi ni faktornya pelbagai. Kita dipecat ke, kita pencen ke, kalah pemilihan ke, mati ke, kita tetap akan pergi. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Jadi apabila kita yang sedang memimpin ini pergi, apa yang akan jadi kepada organisasi yang kita tinggalkan itu? Sekiranya kita tidak mendidik ataupun kita tidak melatih bakal-bakal pemimpin yang akan mewarisi kepimpinan kita. Seterusnya, kita juga kena ada suatu skill mengagihkan kepimpinan kepada pemimpin-pemimpin yang lain di bawah. Sebagai seorang presiden contoh, sebagai seorang CEO contoh. Jangan kita buat semua benda. Kita ini macam saya sebut, kita manusia, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai sedikit kekangan, kita tidak sempurna. Kawan-kawan kita pun tak sempurna. Tetapi apabila kita delegate, kita berkongsi, kita kebawahkan arahan-arahan kita, kita tak buat semua perkara, itu akan membuatkan organisasi kita ini boleh bertahan lama, organisasi kita ini boleh pergi jauh. Kalau pemimpin utama je nak buat semua, itu akan mendatangkan masalah yang besar kepada organisasi tersebut. Jadi satu skill yang penting, bagaimana kita turunkan, kita agihkan amanah, kita agihkan tanggungjawab, agihkan tugasan kepada orang lain. Pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Kalau presiden, bagaimana dia agihkan amanah kepada timbalan presiden, kepada naib presiden, kepada setiausaha, kepada bendahari, kepada ahli jawatankuasa biro-biro. Dalam sebagai CEO, bagaimana memberi tugas kepada COO, kepada CFO, kepada head of division. Jangan semua kita nak buat. Kita mesti ada satu skill. Kalau inilah, kalau ini amanahnya, inilah orangnya. Kalau inilah tanggungjawabnya, ini orangnya. Kita memantau dan kita mentadbir dengan baik. Tapi jangan lepaskan semua sekali. Sampai sebagai seorang presiden tak buat apa-apa pula. Yang itu pun tidak bagus. Tetapi kita kena pandai agih-agihkan tugasan dan amanah kepada pemimpin-pemimpin lain yang berada di bawah. Sedikit lagi perkongsian saya pada pagi ini kepada kawan-kawan semua. Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan di UIA terutamanya, kita ni tidak pernah tidak diberikan contoh-contoh daripada pemimpin-pemimpin agung Islam terdahulu, terutamanya khalifah yang 4, Amirul Mukminin, Khalifah Rashidin, yang telah dididik dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW. Seperti yang saya sebut tadi, beberapa contoh, Sayyidina Abu Bakar, juga Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana beliau ketika menjawat jawatan khalifah. Kita tahu Umar ni seorang yang sangat garang, sangat tegas, digeruni oleh masyarakat pada ketika itu. Sehingga dikatakan, wallahu alam lah, saya tak tahu. Saya bukan latar belakang agama sebelum ini, cumanya saya pernah dengar ustaz bercakap, dikatakan Umar ni punya tegas dan garang, kalau dia berjalan tu syaitan pun lari. Wallahu alam, sama ada kisah itu benar ataupun tidak,
Saya tidak tahu, tetapi yang kita tahu Sayyidina Umar ini sangat tegas, sangat garang orangnya. Tetapi apabila Sayyidina Umar ini dipilih menjadi khalifah, dalam ucapan ulung dia, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang yang kasar, maka lemah lembutkanlah aku. Aku ini seorang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Aku ini seorang yang kedekut, maka jadikanlah aku seorang yang pemurah." Itu Umar. Kalau kita baca sirah Umar ini, Masya Allah, pemimpin yang sangat hebat. Tetapi bagaimana pemimpin yang hebat ini, apabila dia menduduki takhta atau menduduki kedudukan yang tertinggi dalam masyarakat Islam ketika itu, menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar gantikan Rasulullah, hebat. Umar gantikan Abu Bakar, juga seorang pemimpin yang hebat. Apabila mendapat kedudukan yang hebat, Umar dalam ucapan sulung memberikan ucapan yang amat tawaduk dan merendahkan diri. Inilah hebat. Inilah hebat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada Allah supaya mereka ini menjadi orang-orang yang dapat menjalankan amanah dengan tidak kasar. Tadi dia kata dia seorang kasar, jadikanlah dia lemah lembut. Dia seorang yang lemah, tolonglah kuatkan dia. Padahal dia tahu, orang tahu, kita tahu dia kuat. Tetapi dia mengaku di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat ketika itu, dia seorang yang lemah. Tolonglah kuatkan aku. Dan aku seorang kedekut, tolonglah aku menjadi seorang yang pemurah. Ini Umar. Dan ada satu kisah ketika berlakunya peristiwa kemarau, apabila Sayyidina Umar dihidangkan, diberikan roti. Roti yang dicicah ataupun direndam dengan minyak. Dia tak nak makan seorang. Dia jemput seorang Badui, dia jamu Arab Badui itu. Arab Badui itu makan roti itu sedikit dan dia hirup minyak tadi, minyak sapi. Umar tanya kepada dia, "Aku lihat seolah-olah kau ni dah lama tak makan minyak sapi ni." Jawab Badui itu, "Ya, dah lama dah. Bukan aku seorang. Bahkan ramai lagi yang dah lama tak minum ataupun tak makan roti ataupun tak makan minyak sapi." Maka ketika itu Umar bersumpah. Umar kata, selagi rakyat dia tidak menikmati atau tak kembali ke asal, tidak menikmati makanan-makanan yang sewajarnya, maka dia telah mengharamkan pada dirinya minyak sapi dan juga daging. Masya Allah. Satu kepimpinan yang kita tak dapat, terus terang. Mungkin saya pun tak dapat nak buat. Terus terang kita sebut. Bagaimana seorang pemimpin ini boleh memberi keutamaan kepada rakyat, kepada masyarakat yang dipimpin lebih daripada diri dia. Dan Umar apabila sebut, memang dia buat. Anak dia Abdullah bin Umar sebut dalam satu kisah juga, apabila dia bersumpah demikian, dia buat. Dia kata dia tak nak makan daging, dia tak nak makan minyak sapi. Minyak sapi memang ketika itu satu benda yang mungkin mewah. Dia tidak mahu makan selagi rakyat tidak makan. Jadi tanya diri kita, adakah kita bersedia untuk menjadi pemimpin yang sebegitu yang telah Umar tunjukkan kepada kita. Jadi kawan-kawan sekalian, sebab itu apabila saya mengambil contoh Umar dan Abu Bakar, minta maaf saya mungkin tak sempat untuk berkongsi Osman dan Ali, juga pemimpin-pemimpin yang hebat. Sebab itu Islam berkembang dengan sangat pesat. Islam itu diterima hampir ke seluruh dunia. Organisasi yang lestari, Islam bukanlah organisasi, tetapi lestari, maksudnya dia sustain dan dia berkembang. Kerana pemimpin-pemimpin yang mempunyai kualiti seperti Abu Bakar, Umar dan juga Khalifah Rashidin yang lain. Dan saya percaya rakan-rakan sekarang pun ramai yang kini gemar menonton siri Ertugrul dan juga Osman. Kita lihat kualiti yang ada pada Ertugrul.
kualiti yang ada pada Osman. Ada beberapa kualiti yang saya telah pun sebut tadi. Musyawarah, berani, kreatif, meletakkan keutamaan. Sebab itulah Islam ataupun dalam kisah Osman dan juga Ertugrul, Islam ataupun Empire Osman yang ini boleh berkembang jauh dan boleh berkembang menakluki sebahagian besar dunia ketika itu. Kerana sifat-sifat yang ada pada pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin tersebut. Jadi ini yang kita perlu hayati dan kita perlu berkongsi. Saya ingat lagi Prof Kamal Hassan pernah dalam beberapa siri ucapan beliau ketika saya menjadi student di UIA ketika itu, dia sentiasa mengingatkan kita, pelajar-pelajar UIA ini lain. Pelajar-pelajar UIA ini sangat lain. Kerana kita ada tambahan kualiti ataupun surrounding bi'ah yang ada ketika di UIA, iaitu Islam ini. Kita bukan menjadikan Islam itu hanya sebagai agama yang kita amalkan seharian, tetapi bagaimana kita terapkan nilai. Bukan sekadar hukum, bukan sekadar hukum hakam Islam, tetapi keseluruhan nilai Islam itu bagaimana kita terapkan dalam kehidupan harian, sehingga kita apabila diangkat sebagai pemimpin, kita terapkan nilai itu. Kita akan jadi lain. Lain, bukan mengatakan graduan daripada universiti lain itu tidak bagus, tidak. Semua alhamdulillah insya-Allah bagus. Kita doakan semua bagus. Tetapi unik di UIA kerana bi'ah itu. Okey, kita daripada awal lagi, daripada matrik lagi, kita belajar introduction to Islam. Okey, kalau macam kami pelajar law, introduction to Islamic law, dan kami juga wajib belajar subjek syariah law, walaupun kami tidak ambil LLB syariah, tetapi subjek syariah tu kami perlu belajar. Jadi ini Islam itu diterapkan dengan baik dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan jadi lain daripada graduan-graduan daripada universiti-universiti lain. Insya-Allah saya percaya apa yang saya dapat kongsikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu kawan-kawan sekalian. Sekiranya ada yang bercita-cita menjadi CEO di mana-mana syarikat, mungkin syarikat yang ada berkaitan kerajaan, mungkin syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham, di mana pun anda berada, di mana pun kita berada, kita kena ingat seperti awal yang saya sebut tadi, kita ni khalifah. Dan kita hanya diberikan amanah sekiranya Allah percaya, Allah tahu kita layak dan kita mampu, dan Allah beri pada masa yang sesuai, dan Allah akan tarik balik pada masa yang sesuai. Apabila diberi, kita tidak berbangga. Apabila dicabut, kita tidak kecewa. Kerana kita yakin itu sekadar amanah. Apabila diberi, kita yakin Allah kata kita layak. Apabila ditarik, Allah tahu ketika itu kita dah tak mampu. Maka kita akan berasa lega, berlapang dada, dan kita insya-Allah akan gembira. Jadi saya harap perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri. Saya jarang-jarang dapat peluang untuk bertemu ataupun berkongsi pengalaman ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sekali lagi sahabat saya Dr. Shakir Amir yang sudi meluangkan memberi ruang kepada saya untuk berkongsi. Akhirnya saya nak kongsi satu cerita yang saya rasa cerita ni kita dah dengar ketika zaman kita kanak-kanak. Okey, cerita berkaitan dengan satu orang budak kecil. Apabila dia pergi, ibu bapa dia bawa pergi zoo. Kita dah lama tak pergi zoo ni, PKP kan, tapi dia khabarkan zoo dah buka semula. Bawa anak-anak kita pergi zoo. Apabila ibu bapa keluarga ini pergi ke zoo, anak kecil dalam keluarga itu melihat gajah yang dia lihat itu, di kaki gajah itu terikat satu rantai yang sangat kecil. Rantai yang diikat pada kaki gajah itu terlalu kecil. Gajah itu besar. Gajah dewasa yang amat besar, tetapi gajah itu tidak pun cuba untuk
melepaskan dirinya daripada rantai yang kecil yang terikat di kakinya. Maka sebagai seorang budak yang mungkin ketika itu dia curious, dia tertanya-tanya, kenapa gajah besar tak nak lari, tak nak cuba sentap atau rentap rantai yang kecil tu. Maka dia bertanya kepada penjaga gajah tersebut. Maka penjaga gajah tersebut menjawab bahawa rantai yang sama itulah yang telah mengikat kaki gajah dewasa ini semenjak gajah itu kecil. Dari kecil lagi, gajah yang besar ini cuba untuk melepaskan diri daripada rantai tersebut tapi gagal. Maka tertanam dalam kotak pemikiran gajah itu tadi bahawa dia takkan boleh terlepas daripada rantai itu. Walaupun dia dah besar, walaupun rantai itu masih rantai kecil yang sama, dia punya mindset, okey, aku tak boleh terlepas. Maka itu satu pengajaran kepada kita, kita tidak boleh terrantai atau terikat dengan rantai-rantai yang ada sekiranya ada. Sebagai pemimpin, kita kena cuba perkara yang baru, perlu berani, perlu kreatif, perlu bermesyuarat, perlu memberi keutamaan, dan pada setiap masa kita mengikat. Satu je kita kena ikat. Kita kena ikat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang terjadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, insya-Allah. Sekiranya kita ikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tersebut dalam Quran, sekiranya di kalangan umat ataupun di kalangan hamba-hambaku bertanya di mana aku, sesungguhnya aku ini amat dekat dengan mereka. Min hablil warid, kata Allah. Dekatnya Allah ini dengan kita seperti dekatnya urat kerongkong kita pada jasad kita ini. Jadi insya-Allah saya doakan semoga kawan-kawan semua yang hadir pada forum kita pada hari ini mendapat manfaat. Tolong juga doakan saya semoga terus diberikan kekuatan. Yang penting seperti yang Dr. Syakir sebut tadi, bagaimana nak kekal berprinsip supaya kita tidak terhindar atau kita tidak terpesong dengan kekuasaan, dengan kedudukan yang kita ada sekarang. Ya, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Muhammad Razlan. Terima kasih Encik Muhammad Razlan atas perkongsian yang sangat manfaat, terperinci, detail dan sangat mudah untuk penonton ataupun partisipan kita membuat satu rujukan. Ingin saya sedikit membuat beberapa ringkasan terhadap apa yang Encik Muhammad Razlan beritahu tadi, di mana saya tertarik dengan satu kenyataan iaitu kuasa bukan satu kelebihan tapi ialah satu amanah. Dari situ kita tidak mengejar kata kuasa ataupun prestige, glamour kedudukan tersebut. Dan juga saya ingin tertarik juga saya kepada kualiti seorang pemimpin dalam organisasi. Semestinya berani, kreatif dalam menghadapi cabaran yang tidak menentu sekarang ini, pandemic crisis dan sebagainya, dan perlu melakukan mesyuarat, perbincangan di antara rakan-rakan ataupun organisasi kita untuk mengutamakan keutamaan yang sepatutnya dibuat dalam memperkembangkan organisasi kita, bukan setakat saiz tapi juga peranan. Encik Razlan, saya tak panjang lebar untuk saya ringkaskan, tapi banyak soalan ni daripada Brother Adham ataupun Adik Adham, daripada rakan siswa Yadim, Encik Razlan. Ada 6 soalan kat sini. Kita jawab ringkas ya. Pertama, bagaimana nak buat kalau anak buah organisasi lemau dan tak buat kerja walaupun dah follow up secara personal? Ringkas sikit Encik Azlan. Anak buah lemau anak buah lemau. Kadang-kadang kita pun lemau juga. Okey. Jawab satu-satu satu-satu. Ya. Okey. Adik saudara Adham adik atau adik Adham. Kalau sebut adik ni terasa taklah tua sangat. Okey.
Sebagai pemimpin ni, Adham, sebenarnya kita yang paling penting adalah kita lead by example. Kita mengetuai atau memimpin ni dengan contoh. Kalau kita tunjuk contoh yang baik, InsyaAllah, ya, okey, dari segi pengalaman sendirilah, saya tak tahu organisasi yang dipimpin kini oleh Adham, tapi apabila saya ketika memimpin sebelum-sebelum ni organisasi yang pernah saya pimpin, baik di politik ataupun mahasiswa dulu, we have to lead by example. Contohnya, saya ambil kisah Omar tadi. Omar apabila dia nak suruh orang bersederhana, dia sederhana dulu. Apabila dia nak tunjuk kepada orang yang kita perlu melakukan, kita perlu mengutamakan orang, kita utamakan orang dulu. Dan jadi Omar dia kata dia tak akan makan minyak, dia tak akan makan daging selagi orang lain tak makan. Dan dia buat. Sebab itu macam kita juga, okey, contohnya kata lemau. Mungkin minta maaf Adham, mungkin dia melihat kita pun tak bersungguh. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kalau kita tunjukkan kesungguhan kita, dan bukan setakat tunjukkan kesungguhan, kita cuba expand lagi, tunjuk kesungguhan dan tunjuk result daripada kesungguhan kita tadi. Maka insya-Allah anak buah kita ini akan melihat, okey, aku punya bos ni betul-betul bersungguh ni. Saya juga ambil contoh dalam office saya sendiri. Saya tak akan suruh je orang buat. Okey, antaranya mungkin etika berpakaian dalam pejabat. Kita nak suruh staff kita pakai smart, kemas. Rambut pun sikat cantik, kasut hitam, kilat. Tapi bos tak pakai kasut hitam kilat. Bos tak pakai kemas. Rambut serabai. Jadi orang tak akan ambil kisah. Jadi insya-Allah dengan contoh yang kita buat, lead by example tadi, insya-Allah yang lemau itu akan menjadi segar insya-Allah. Baik. Terima kasih Adham. Soalan kedua daripada Adham juga, bagaimana society nak sustain selepas tenure yang lama sudah turun jawatan? Maknanya nak kekalkan niche area kelab tersebut sepanjang zaman di universiti walaupun tenure lain dah memimpin. Maknanya kita nak pastikan kelab tu sentiasa relevan lah, Encik Razlan. Okay. Saya sebut tadi Saudara Adham, untuk kita kekalkan organisasi tersebut, kita dah perlu melatih ataupun melahir, atau kita dah, ketika kita memimpin, kita dah target dah, atau kita dah identify siapa yang bakal mewarisi. Okey, kita dah latih mereka. Sebab itu kita dah perlu train. Okey, maksud yang saya sebut tadi, bila kita agihkan amanah dan tugas kepada orang yang nak kita train menjadi pemimpin tadi, insya-Allah apabila dia memimpin, dia akan membawa kesinambungan. Sebab itu kalau saya teringat dulu ketika subjek usrah kot, berkenaan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, apa yang mereka teringin atau mereka nak ialah apabila generasi baru datang, generasi baru akan sebut apa yang kami ada hari ini adalah mewarisi kepimpinan terdahulu. Sampai ke tahap itu. Mereka ni dikenang apa yang mereka generasi akan datang akan sebut apa yang kami warisi hari ini adalah daripada kepimpinan terdahulu. Kenapa? Mungkin dalam struktur organisasi Ikhwanul Muslimin ini amat tersusun. Dia dah latih kadir-kadir dia. Dia dah latih pelapis-pelapis dia. Kau kena buat ini, kau kena buat ini, kau kena buat ini. Dia latih elok-elok. Setelah kami tiada, teruskan yang ini. Sebab itu penting sangat, amat penting dalam setiap organisasi perlu latih pemimpin-pemimpin pelapis. Terima kasih. Soalan ketiga, apa cara motivate anak buah organisasi secara online dan berapa kerap nak kena motivate kalau online? Yalah, kita faham sebab student sekarang mereka berada kat rumah masing-masing. So program perlu dijalankan nak motivate organisasi secara online, Cik Azlan. Okey. Seperti yang saya sebut tadi online ni kalau kita ingat, kita betul-betul aktif online ni apabila berlakunya ataupun apabila kita diperintahkan dengan PKP 18 Mac. Okey, kita lagi beberapa hari ni nak sambut ulang tahun
PKP, setahun genap. Jadi online ni baru, dia sangat baru. Tetapi apabila kita dah biasa macam ni, patutnya saya dah boleh berjumpa dah dengan Dr. Shakir ni. Kita dah boleh jumpa dalam hall. Tetapi pengalaman kita sebelum ni, kalau hall mungkin dalam 40-50 orang. Tapi online kita dah cecah 60 orang. Jadi sebenarnya online ni dah jadi satu benda yang baru. Jadi macam mana nak motivate itu, sebenarnya itu kreativiti masing-masing. Berapa kerap juga itu pilihan masing-masing. Tapi nasihat saya, jangan terlalu kerap. Dalam kehidupan ini, apa sahaja benda yang selalu, apa sahaja benda yang kerap, orang akan bosan. Lebih-lebih lagi, kalau benda yang kerap itu, benda yang sama. Tapi macam saya katalah, berapa kerap tu terpulanglah. Adakah seminggu sekali itu dianggap kerap? Adakah setiap hari itu dianggap kerap? Adakah sebulan sekali itu dianggap kerap? Itu terpulang pada organisasi. Tetapi anak buah ataupun apa yang kita pimpin ini, mereka perlu bertemu kita. Jangan kerap sangat. Macam saya sebut tadi, kalau kerap sangat mungkin dia pun menyampah, dia pun boring. Tetapi kita perlu kreatif. Okey, kita rasa ni masanya perlu jumpa kita jumpa. Dan secara online. Macam mana cara? Itu is up to your creativity. You nak share videos, you nak share montage, you nak share screen slide. That is up to your creativity. Okay? Tapi make sure, yang paling penting, make sure data kena ada. Kalau data tak ada online, dia sangkut-sangkut tak guna juga. Okay? Okay. So soalan yang seterusnya, apa cara terbaik untuk membuat heart to heart session dengan anak buah in order nak jaga mental mereka? Saya rasa ni terkait dengan soalan 3 tadi rasanya. Heart to heart, apa? Heart to heart? Heart to heart session dengan anak buah. Okey. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah sebut di kalangan sahabat ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah sebentar, kita perbaharui iman. Rasulullah pun ada biasa heart to heart dengan para sahabat. Rasulullah buat ijlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sebentar dan kita perbaharui iman. Okey, benda ini memang kena lakukan. Dan saya sebagai kita semua sebagai manusia biasa, sebenarnya memang heart to heart ini perlu dibuat secara semuka. Okey, sebab tu tak apa, sekarang tak boleh, maka kita mungkin setakat online. Tapi heart to heart ini juga ada bahaya dia. Kerana kadang-kadang yang terbuku itu, dia apabila meletup, habis. Rosak persahabatan, rosak ukhuwah dan sebagainya. Satu, sebagai pemimpin kita tahu apabila heart to heart itu kita kena hadkan apa yang dia boleh luahkan. Kita kena hadkan apa pula kita nak luahkan. Kerana tak semestinya heart to heart itu memberi kebaikan. Apabila dia luahkan, saya tak suka bos, saya tak suka hantar sebab presiden saya tak suka kerana dia ni, dah dia mengeluarkan semua kekecewaan, dia membesar-besarkan kelemahan, maka takkan capai objektif. Jadi heart to heart session mesti ada heartnya, apa yang nak diluahkan. Baik. Soalan seterusnya, Cik Razlan, adakah perlu bagi reward kepada anak buah untuk kekalkan momentum di tempat kerja? Dan adakah contoh reward yang boleh diberikan? Ini soalan yang amat baik. Terbaik, soalan yang terbaik. Yes, jawapannya reward perlu diberi. Betul. Perlu. Betul, saya setuju. Tak payah ambil contoh lain lah. Allah pun nak suruh kita solat, dia bagi ganjaran. Pahala. Allah nak suruh kita buat baik, dia tawarkan kita syurga. Menunjukkan memberi tawaran reward ini penting. Tapi kena bezakan antara reward dan rasuah. Itu jangan. Okay? Ataupun favoritism. Ini jangan. Sebab itu kita tak semestinya tanpa reward kita tak termotivasi. Tak. Tetapi penghargaan ini, sebab saya baca semalam The Rock tersebut, saya tak ingat ada satu poster. Dia kata yang penting bagi seseorang adalah bagaimana kita membuatkan dia rasa. Orang akan ingat. It's not about what you say, it's not what you do, it's about how you make people feel, what you make others feel.
Betul. Okey, bagaimana kita buatkan dia rasa dihargai? Okey, apabila sesuatu tugasan diberi, kita memberi ganjaran. Ganjaran ini terpulang. Okey, di kalangan okey, ada yang kalau kami di pejabat kalau di masyarakat, rewardnya adalah bonus. Okey, dan di syarikat saya mengamalkan bonus ini berdasarkan pencapaian, berdasarkan penilaian. Dia tak pukul rata. Ada syarikat yang pukul rata. Okey, tahun ni sebulan bonus, tahun ni 2 bulan bonus, 3 bulan bonus. Tapi di sini kami mengamalkan secara merit, secara KPI, secara performance supaya yang buat kerja lebih, insya-Allah dapat lebih. Yang mana kurang, bukan kita nak penalize, tidak. Yang mana kurang, kita nak dia tahu, okey, kenapa kurang tahun ini? Okey, kerana pencapaian kamu tidak memberangsangkan berbanding kawan yang lain. Mungkin dia bagus. Mungkin dia bagus pada tahun itu, tetapi kawan-kawan lain lebih bagus. Jadi reward perlu, tetapi pemilihan apakah jenis reward itu kita kena fikirkan baik-baik. Kita tak nak selalu sangat bagi cash, kita tak selalu sangat bagi habuan yang besar sehingga kita punya anak buah ini terbuai-buai sehingga dia hilang fokus dia. Tapi jawapan saya, yes, reward is really important. Baik, soalan terakhir daripada Brother Adham ni, daripada rakan siswa Yadim ni, tapi kita ada banyak lagi soalan ni, Encik Razlan. Okay. Baik, soalan daripada Adham, soalan terakhir beliau. Apakah cara nak elak miscommunication arahan orang atasan? Okey. Bagaimana nak elak? Okey. Sebab itu yang penting, okey, tadi dia kata macam mana nak mengelak miscommunication daripada orang atas. Orang atasan. So yang menjawab, yang bertanya ni orang bawah lah. Okay. Kalau yang bertanya ni orang bawah, kalau dia rasa soal satu arahan itu tak jelas, wajib bagi dia untuk bertanya semula. Wajib untuk dia untuk reconfirm the instruction. Sebab kalau dia buat perkara yang tidak sebenarnya apa yang bos dia nak, disaster. Tetapi saya nak reverse dulu. Sebab hari ini kita bercakap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin perlu menurunkan ataupun memberi arahan yang jelas. Betul. Yang itu penting. Kadang-kadang ada pemimpin yang suka bagi hint. Ada pemimpin yang suka dia bagi hint, dia bagi macam hint dia pula ada berbagai jenis hint. Ada hint yang kata-kata, ada hint daripada tindakan. Memang ada pemimpin yang jenis begitu. Ada bagusnya, tetapi saya secara peribadi nampak banyak yang tak baiknya. Kerana apabila hanya sekadar hint ataupun sekadar satu arahan yang tidak jelas, apabila dibuat oleh orang di bawah dan dia tidak buat berdasarkan apa yang kita nak. Dahlah kita tak jelas. Lepas tu dia buat yang tak jelas, dia carry kita punya arahan tu tak jelas, kita pula marah dia. Walhal asal usul kenapa pekerja di bawah buat tidak betul kerana arahan di atas itu tidak jelas. Jadi pertama pemimpin tu kena beri arahan yang jelas. Yang di bawah sekiranya kurang faham, wajib untuk bertanya semula supaya kita buat itu tepat dengan apa yang pemimpin kita ataupun bos kita perlukan. Terima kasih. Okey, terima kasih Brother Adham tadi. Baik, soalan seterusnya daripada Hanif Naim dari MRC, Mahalah Representative Council, Mahalah Zaid bin Harithah, iaitu di IUM Campus Paguh, Encik Razlan. Saya mahu bertanya, adakah leader yang gagal melahirkan pemimpin muda atau pemimpin baru untuk meneruskan legasi pimpinan itu adalah lambang dan bukti kita sebagai leader gagal menjadi leader yang baik? Okey, saya sebut tadi berkenaan dengan melahirkan generasi-generasi pelapis. Ya betul. Kalau pemimpin yang gagal hari ini, saya percaya kebarangkalian untuk melahirkan pemimpin yang baik itu rendah. Pemimpin yang gagal, dia akan terus menggagalkan organisasi dia dan akan terus menggagalkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Okey, jadi daripada awal lagi, pemimpin yang ada perlu menerapkan kualiti-kualiti yang telah saya kongsikan tadi dan
kualiti-kualiti tadi jangan disimpan untuk diri sendiri. Mesti diterapkan ke dalam bakal-bakal pemimpin yang akan mewarisi organisasi yang akan ditinggalkan kelak. Terima kasih. Baik. Seterusnya soalan daripada Sister Rozi. Bagaimana hendak menerapkan nilai-nilai seorang pemimpin sesebuah organisasi yang cemerlang yang mempraktikkan nilai-nilai baik dan murni yang terdapat dalam ajaran Islam kepada pemimpin organisasi yang bukan Islam? Adakah mustahil dan realistik kerana ada saja ramai pemimpin organisasi Muslim yang tidak mengamalkannya? Okey, wah, ini bagus tapi berat. Soalan yang bagus tapi berat nak jawab. Okey. Sebelum tadi kita bercerita bagaimana kita nak menjadi contoh. Okey, ataupun nak terapkan dalam anak buah kita, dalam organisasi kita. Kalau saya faham soalan inilah okey. Tapi sekarang ni kita nak terapkan ataupun nak memberi contoh kepada yang bukan Islam di dalam organisasi yang lain. Betul. Sebab itu saya sebut tadi lead by example. Okey, seorang pemimpin yang ada jiwa ataupun didikan Islam dari awal. Lagi-lagilah kalau kita ni memimpin organisasi yang ada nama Islam. Okey, UIA. Okey, kalau kita Student Union from University Islam Antarabangsa, International Islamic University. Apabila kita keluar, orang terus label lah, bukan orang terus label. Nah, ini budak ini mewakili Islam. Sebab universiti Islam. Jadi ketika kita di luar berjumpa dengan persatuan atau organisasi yang tidak sama ada tak berteraskan Islam ataupun totally daripada agama lain, kita ini dah jadi duta kepada agama kita. Sebab itu amanah kita ni sangat besar. Setiap kelakuan yang kita lakukan sekiranya menyimpang daripada ajaran sebenar, yang mendapat fitnah itu adalah atas agama kita. Sebab itu doalah selalu. Doalah selalu, selalulah bermunajat dan bermunajat. Saya minta, bukan saya nak kata, saya berkongsi. Bermunajatlah kepada Allah yang seperti yang saya sebut tadi. Ya Allah, jika ini bukan bidang aku, jika ini tidak mendatangkan manfaat kepada diri aku, tidak beri manfaat kepada agamamu, tidak beri manfaat kepada organisasi yang aku bermimpin ni, jangan bagi. Jangan bagi. Lebih baik kita tidak memimpin daripada kita memimpin tapi kita rosakkan nama agama kita. Lebih baik. Minta maaf, saya bukan nak demotivate kawan-kawan sekalian, tapi saya nak motivate you all. Okey, supaya kalau betul dah diberikan amanah untuk membawa amanah ini, ingat, apa yang kita bawa, image-nya bukan pada kita. Image-nya lebih besar kepada agama kita, kepada universiti kita. Jadi kalau rasa tak layak, doa, ya Allah jangan. Tapi kalau aku layak, tolonglah protect. Ya Allah, kalau aku layak, kalau engkau bagi, tolong guide me, please protect me, insya-Allah. Baik. Itu merupakan soalan dan ataupun jawapan terakhir untuk sesi ini. Encik Razlan, ringkas ucapan Encik Razlan di akhir ini, Encik Razlan. Sekali lagi saya nak ucapkan semua terima kasih Sister Rozi, Hanif dan juga tadi saudara Adham yang bertanya, sahabat saya Dr. Shakir Amir, semualah sekiranya ada pensyarah-pensyarah lain yang juga hadir pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih. Hari ini sekadar perkongsian saya percaya di luar sana masih ramai pemimpin-pemimpin dari UIA yang hebat-hebat. Ramai. UIA telah melahirkan ramai pemimpin yang hebat. Tapi seperti yang saya sebut, pengalaman kita berbeza. Dr. Shakir juga memimpin di IIUM Alumni Division ni. Okey, kita semua berbeza. Tapi kita perlu memegang prinsip dan kualiti yang sama. Okey, prinsip dan kualiti yang sama itu kita perlu pegang bersama. Dan jangan sekali-kali kita lupa ayat yang kita telah diterapkan daripada awal kita melangkah masuk ke dalam UIA. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, Allah telah sebut kepada malaikat yang dia nak hantar khalifah yang akan mentadbir muka bumi ini, iaitu kita semua. Jadi kita mempunyai amanah yang amat besar
untuk mentadbir bumi ini, baik di peringkat persatuan, baik di peringkat student union, nanti mungkin dah bekerja peringkat syarikat, mungkin kalau ada yang berminat masuk politik, parti politik, mungkin yang ada peluang bertanding pilihan raya, jadi adun, jadi ahli parlimen, mungkin ada yang jadi menteri. Di mana pun kita berada, peganglah pada satu kualiti yang sama, etika yang sama, dan ingat ayat ini, Allah nak jadikan kita khalifah. Terima kasih. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Razlan Jalaluddin, iaitu CEO Education Malaysia Global Services EMGS, juga merupakan alumni iCall 2007. Dan Alumni Relations Division juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan strategik kita, iaitu Tunas Alumni Club dan juga Student Union yang bersama-sama menganjurkan Alumni Lecture Series yang kedua ini. Tidak ketinggalan juga kepada semua peserta, khususnya wakil-wakil pemimpin pelajar dari kampus Gombak, kampus Paguh dan juga kampus Kuantan di semua peringkat kuliah, mahalah ataupun di peringkat kurikulum. Terima kasih banyak-banyak kerana melapang ataupun sudi melapangkan masa anda untuk terlibat ataupun menonton talk ini, Alumni Lecture Series ini. Dan semoga perkongsian dari Encik Razlan dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk memacu organisasi bukan saja di kampus ini, malah quote and quote tangkal ataupun rujukan ini dapat digunakan di luar sana nanti, insyaAllah. Kita akan bersua kembali bersama saya dalam Alumni Lecture Series yang ketiga, insyaAllah, bersama alumni yang lain dalam mengupas tajuk-tajuk yang menarik, insyaAllah. Sekian, kita tamatkan majlis ini.